Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan mempelajari pelajaran tajwid darjah 4. Hari ini insyaAllah kita ni akan mempelajari hukum nun mati dan tanwin yang kedua, iaitu ikhfa hakiki. Pengertian: membunyikan nun mati as-sakinah atau tanwin di antara bunyi izhar dan idgham serta dengung tanpa sabdu. Hurufnya ada 15. Sad, dal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, bad, zad. Terhimpun dalam rangkai kata sif, za, sana, kam, jada, syakhsun, qad, sama, dum, tayyiban, zid, fi, tuqqa, da', zaliman. Jadi, murid-murid perlu ingat bahawasanya huruf-huruf yang ada dalam ikhfa hakiki ada 15 huruf. Dan perlu kita ni ingat juga huruf yang telah kita ni pelajari dalam izhar halqi ada 6 huruf sahaja. Akan tetapi dalam ikhfa hakiki kita ni jumpa 15 huruf. Jadi sama-sama kita ni cari tahu macam mana cara bacaan ikhfa hakiki. Contoh bacaan ikhfa hakiki pada nun mati as-sakinah. Bacaan huruf sin, wa ma 'amilat min su'. Jadi apabila nun mati berjumpa dengan sin, tidaklah kita ni bunyikan ia min su', tidak. Akan tetapi kita ni dengungkan lagi min su'i, min su'i. Jadi dalam huruf ta, cara bacaannya min tahtihal anharu. Jim, faman ja'ahu, faman ja'ahu. أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. صاد، من صيام أو صدقة، من صيام أو صدقة. دال، عند الله. Jadi seterusnya pun sama, kita ni dengungkan huruf nun sebelum kita ni jumpa arah huruf yang di bawah ikhfa hakiki. Seterusnya kaf, in kuntum sadiqin. Fa, fanfajarat, fanfajarat. Min thamaratir rizqa, min qablika. Dad, an dhayfi Ibrahim. Ta, min tayyibati. Jadi apabila kita ni berjumpa dengan huruf nun mati dan hurufnya tu ialah ikhfa hakiki, maka kita ni dengungkan bacaan kita ni. In kuntum sadiqin. Min qablika, min tayyibati. Seterusnya Zad, wa antum tanzuruna. Shin, insya'allah. Zal, a'anzartahum. Jadi seterusnya adalah contoh ikhfa hakiki pada baris 2 di atas fathataini. Jadi ini adalah tanwin yang indah selari. Cuba lihat bisai-bisai di sana. Yang punya tanwin itu indah selari. Maka kita ni bacakan ia dengan bacaan dengung. Dan kita ni lihat lagi huruf seterusnya adalah huruf yang ada di dalam ikhfa hakiki.
Sin qawlan sadidan. Ta naran talazza. Jim sa'idan juruzan. Sa'idan zalaqan. Rihan sarsaran. Dakkan dakka. Jadi apabila kita ni berjumpa dengan huruf-huruf ikhfa hakiki, maka kita ni bacakan ia dengan bacaan dengung. Berbeza banar dengan apabila kita ni berjumpa dengan huruf milik izhar halki, maka di sana bacaan kita ni mestilah terang dan nyata, insyaAllah. Dan seterusnya bacaannya pun mesti dengung. Jadi tugas murid-murid adalah untuk menghantar rakaman suara membacakan dari contoh ikhfa hakiki pada baris 2 di atas fathataini yang bermula dari huruf kaf hingga huruf zal di sini. Jadi contohnya cikgu mau murid-murid yang memberikan contoh itu ke arah cikgu melalui rakaman suara membacakan ayat-ayat yang berhuruf kaf hingga huruf zal dengan baik dan bertajwid. Jadi cikgu mau murid baca dengan baik dan bertajwid. InsyaAllah seterusnya ialah contoh ikhfa hakiki pada baris 2 di bawah kasrataini. Jadi seperti biasa bacaannya didengungkan antara idgham dan izhar. Jadi bacaan sin kita ni bacakan bi'ijlin saminin. Ta janatin tajri. Jim musin janafa. Fakihatin zawjani. Dan seterusnya pun cikgu mau murid-murid yang membacakan dengan memberikan rakaman suara iaitu voice note kepada cikgu sebelum jam 9 malam ini, insyaAllah. Jadi seterusnya pun juga sama, huruf kaf, fa, sa, qaf, dad, ta pun juga cikgu mau murid-murid yang membacakan memberikan rakaman suara arah cikgu, dan di sanalah cikgu dapat menegur bacaan murid-murid jika terdapat kesalahan atau kurang sempurna bacaan murid-murid, insyaAllah. Masih dalam contoh ikhfa hakiki pada baris 2 di bawah kasrataini pun sama, cikgu mau murid-murid yang memberikan rakaman suara kepada cikgu membacakan contoh ayat zat, shin, dhal. Seterusnya, contoh ikhfa hakiki pada baris 2 di depan dhammataini. Jadi seperti biasa, cikgu yang dulu akan memberikan contoh bacaan kepada murid. Contoh sin, asma'un sammaitumuha. Seterusnya huruf ta, لا ذلول تثير الأرض. جيم عين جارية. صاد بقرة صفراء. دال در دعانا. Jadi murid-murid perlu ingat bahawasanya ikhfa hakiki adalah bacaan yang didengungkan. Bukannya macam izhar halki yang pernah kita ni pelajari hari itu. Kalau izhar halki, nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar halki yang mempunyai 6 huruf, maka di sana perlu dibacakan dengan terang dan nyata. Berbeza dengan ikhfa hakiki yang mana ia perlu didengungkan bacaannya. Seterusnya adalah contoh yang sama, iaitu contoh ikhfa hakiki pada baris 2 di depan dhammataini. Jadi di sini huruf kaf, fa, sa, qaf, dad
cikgu mahu murid-murid yang memberikan rakaman suara membacakan contoh-contoh ayat. Agar cikgu dapat menilai bacaan murid-murid sama ada betul atau kurang sempurna atau perlu pembaikan dan sebagainya, insya-Allah. Masih dalam contoh ikhfa hakiki, pada baris 2 di depan dhammataini. Jadi hurufnya ta, shin, dal pun juga sama. Cikgu mahu murid-murid yang memberikan rakaman suara membacakan contoh ayat yang ada di dalam buku teks dan dibacakan dengan baik, bertajwid, dan murid-murid hendaklah menghantar rakaman suara sebelum jam 9 malam. Dan dari sanalah cikgu akan menilai bacaan murid-murid sama ada betul, kurang sempurna ataupun perlu pembaikan, insya-Allah. Seterusnya, cara mengenal ikhfa hakiki dalam mushaf Rasam Osmani. Jadi pertama, tidak ada tanda mati atau sukun di atas nun. Jadi apabila kita ni berjumpa dengan ikhfa hakiki, nunnya tidak akan bertanda sukun, tidak ada nampaknya mati, tanda mati. 2, baris 2 di atas dan di bawah tidak selari. Jadi apabila murid-murid nampak baris 2 ataupun tanwin atas dan tanwin bawah tidak selari, maka itu adalah salah satu contoh cara kita ni mengenali ikhfa hakiki. Yang ketiga, baris 2 di depan yang berturut-turut, artinya usulnya macam nombor 99, dan itulah salah satu cara juga untuk kita ni mengenal ikhfa hakiki, insya-Allah. Jadi penerapan nilai akhlak yang murid-murid dapat temui dalam pelajaran kali ini ialah kita ni sebagai manusia iaitu hamba Allah, Al-Quran adalah pegangan hidup kita ni. Jadi membaca Al-Quran perlulah dengan baik, perlulah dengan bertajwid. Agar apa? Agar Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita ni. InsyaAllah jika ada yang tidak faham, bolehlah bertanya arah cikgu. Dan semoga pengajaran kali ini bermanfaat untuk murid-murid menimba ilmu pengetahuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.